seramik. Suhu pembakaran adalah sangat penting bagi memastikan keberkesanan ataupun kualiti produk yang terbaik. Diploma Teknologi Pemprosesan Seramik merupakan satu lagi proses yang ditawarkan di KKTM Masjid Tanah. Program ini menyediakan graduan yang pakar dalam proses mereka bentuk, fabrikasi dan menganalisa segala permasalahan yang timbul dalam teknologi pembuatan seramik. Seramik ini adalah berasaskan kepada segala bentuk jenis tanah liat, di mana sehingga tahun 1950, tanah liat ni adalah menjadi satu bahan yang terpenting sekali untuk menghasilkan produk tradisional. Aplikasi bidang seramik ini telah dikembangkan kepada teknologi seramik moden, di mana ia ada kaitan dengan teknologi dan kejuruteraan, pembuatan dan juga bahan itu sendiri. Fokus pelajar-pelajar di sini adalah bukan untuk membuat produk itu saja, tapi dia akan membuat proses bagaimana satu produk itu dihasilkan melalui pilihan bahan, di mana pelajar-pelajar ini akan membuat ujian-ujian terhadap bahan itu sendiri, design, model, mold. Sesudah itu dia akan casting sama melalui manual ataupun secara menggunakan mesin. Di samping dia belajar, dia akan membuat produk melalui proses-proses tadi, kemudian produk-produk ini akan dijual. Pelajar akan memahami proses-proses mereka bentuk model dan acuan, kaedah penyediaan bahan seramik serta fabrikasi produk dengan menggunakan mesin yang sesuai. Dalam tempoh 3 tahun pengajian, mereka akan melalui pelbagai fasa untuk memahirkan diri sepenuhnya dalam bidang pemprosesan seramik. Mesin ini merupakan 3D printer yang menggunakan material daripada porselin, iaitu ceramik base. Okey, antara fungsi utama ceramik 3D printer adalah untuk menghasilkan modeling daripada reka bentuk yang menggunakan perisian SolidWorks ataupun Inventor. Satu-satu produk yang dihasilkan melalui ceramik 3D printer adalah mengambil masa lebih kurang 2 ke 3 jam dan ia bergantung kepada parameter produk tersebut. Penekanan pembelajaran adalah kepada proses pembuatan seramik yang berkonsepkan pendidikan berteraskan pengeluaran. Kami dekat sini bukan sahaja belajar untuk menghasilkan produk, tapi kami juga belajar tentang pemprosesan bahan seramik. Macam mesin throwing daripada teknik yang paling tradisional seperti kaedah membuat labu sayung ke mesin ram press, jiggering dan juga unit axial. Cabaran yang saya hadapi bila saya belajar dekat sini, bila kita buat macam kita orang belajar untuk menghasilkan sesuatu, contohnya seperti ramuan untuk menghasilkan slip, bila slip tu tak menjadi, itu agak mencabar bagi kami sebab masa yang kami ada hanyalah dalam 4 jam untuk menyediakan produk daripada slip tersebut. Antara subjek yang saya suka adalah subjek ceramik plastik forming kerana subjek tu merupakan subjek yang seronok untuk dipelajari. Teori dia pun tak terlalu berat dan dia punya praktikal sangat seronok. Macam yang saya cakap tadi, kita orang guna mesin throwing, belajar macam mana untuk hasilkan produk daripada kaedah yang paling tradisional kepada kaedah advance. Pelajar bukan sahaja mendalami proses pembuatan seramik secara asas, malah berupaya menganalisa permasalahan yang timbul dalam penentuan kualiti pemprosesan. Formal seramik di sini kita bermula daripada proses. Kita processing daripada A sampai ke Z, daripada bahan mentah sampai ke keluar produk. So bahan-bahan yang termaju didapat di sini kita tumpu kepada alumina dan zirconia. Ini dua bahan yang boleh katakan bahan yang termaju yang terdapat di sini dan kita ajar macam mana bahan tu sampai ke menghasilkan produk. Okey, kita mesin yang dapat di sini lebih kurang katakan 100% yang ada dekat mesin dekat bengkel kita sama dengan industri kat luar. Okey, kita ada roller head, kita ada ram press, dan ini kita ada unit axial dan sebagainya, dan kita ada sampai ke tahap pembakaran. Kita ada furnace.
furnace kita ada suhu paling tinggi 1700. Yang mana 1700 degree Celsius dia boleh bakar produk kita yang bahannya asalnya ada alumina. Macam mana yang kami dapat feedback daripada industri sehingga kan sampai industri yang datang jumpa kita yang minta tenaga kerja daripada kita. Pasal apa? Kita memastikan pelajar yang boleh buat technician ataupun assistant engineer. Proses pembelajaran di institusi ini dibahagikan kepada dua, iaitu secara individu dan berkumpulan untuk memberi pemahaman yang lebih kritis. Cara belajar kat sini, kita belajar secara kumpulan. Kalau tak faham, kita jumpa dengan lecturer. Lecturer akan terangkan lebih mendalam lagi. Yang paling seronok belajar, kita dapat banyak pengetahuan daripada benda yang tak tahu, kemahiran daripada tak ada benda, kita boleh menghasilkan satu produk yang bermutu tinggi. Bidang seramik ni kena kuasai mula dia raw material dia. Kita kena kenal dulu bahan-bahan mentah dia, kegunaan dia, function dia. Lepas tu baru kita boleh tahu pasal mesin. Selepas selama pengajian ni saya cerita untuk membuat penjagaan dalam bidang mangkuk. Sektor pembuatan dan industri perkilangan memerlukan tenaga mahir yang dapat menguasai berbagai jenis kemahiran bersesuaian dengan perkembangan teknologi semasa. Selain itu, kebolehan mengendalikan mesin automasi dan pembuatan merupakan satu kemestian. Untuk itu, para pelajar perlu menguasai pelbagai kemahiran bagi menyediakan mereka sebagai tenaga kerja masa depan yang berdaya saing dan relevan dengan kehendak pasaran.